الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قليل وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Rum atau surat Al-Baqarah ada ayat yang 54 satu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu alladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan فجعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. صدق الله العظيم. الآية من الله سبحانه وتعالى الله الذي خلقكم من ضعف. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kamu. Kalau dalam keadaan lemah, seperti mana juga dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala wa khuliqal insanu dha'ifa. Dari diciptanya manusia dalam keadaan lemah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan kabad. Kabad lemah. Tidak ada kekuatan secara mutlak. Segala kekuatan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala adalah kekuatan yang seimbang dengan diri kita. Disebabkan seperti mana contoh, walaupun kita kata kita kuat, kita tak boleh nak angkat kereta, tak boleh nak angkat ganja, walaupun yang paling kuat. Jadi kita perlu faham ini dimasukkan lemah dan kuat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Thumma ja'ala min ba'di dha'fi quwwah. Kemudian dia ada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kamu setelah dalam keadaan lemah, kamu menjadi kuat. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Kemudian dia ada Allah yang menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan juga syaibah, berubah. Walaupun itu yang perlu kita tahu. Anak yang lahir baik tidak keluar pada rambutnya berubah. Walaupun dia lemah. Walaupun itu adalah ayat yang baik, sekiranya anak itu dalam keadaan dia lahir dan sedang kiamat, maka Allah kata dia akan berubah kerana terkejutnya kiamat. Walaupun dia masih anak kecil, dia pun ada sifat terkejut sehingga berubah kepada dia. Itulah ampun dia. Yakhluqu ma yasha'. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan apa yang dia kehendaki. Wa huwa al-'alimul qadir. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Yang perlu kita ketahui di situ hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita makhluk, Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq. Makhluk kita, Allah al-Khaliq. Di mana dia ada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya al-Khaliq adalah pencipta yang mengatur perjalanan hidupnya kita daripada satu masa ke satu masa, satu fasa ke satu fasa, satu keadaan ke satu keadaan. Ini yang perlu kita ketahui. Walaupun lahir perubahan datang diri kita yang telah ditakdirkan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap juga tidak mengubah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana malaikat. Malaikat bagaimana taat mereka kepada Allah, tetap dia adalah malaikat.
Tidak menjadi Nabi dan Rasul untuk diutus pada manusia. Tidak. Melainkan dia tetap malaikat. Jadi begitu juga manusia tak ataupun kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman ataupun kafir, tetap dia sebagai yang lemah dan bersifat taraf yang hamba. Walaupun Fir'aun dia mengaku Tuhan, tetap dia hamba. Dia tak boleh nak kata bahawasanya apabila dia kata dia Tuhan, maka mutlak dan kalau diterima dia sebagai Tuhan, seperti mana juga Namrud. Itu. Jadi dalam ayat ini kalau kita lihat secara umum, ya Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala dia yang telah menciptakan kamu daripada dhafin. Di sudutnya biar rapi, tafsir disebut logik. Boleh juga tafsir disebut begitu, dia boleh tidak ada masalah. Cuma mufassirin dan yang tafsirkan bukan kita sebagai orang awam. Maksud yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala sebut min dhafin, lemah di sini adalah seperti mana kita dalam keadaan usia bayi yang lahir daripada perut ibu kita dalam keadaan lemah, tidak berdaya, bahkan memerlukan penjagaan dan juga perlindungan. Kerana itu semua ketika kita usia kecil begitu, kita tak boleh menguruskan akan diri kita walaupun kita adalah makhluk. Itu salah satu contoh mudah yang perlu diangkat. ثم جعل من بعد ضعف قوة. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada kita. Jadi kekuatan ini menunjukkan pada proses pertumbuhan dan juga sebab pembelajaran. Jadi manusia itu perubahan tahap-tahap fizikal, mental dan juga kebijaksanaan. Sehinggalah berubah pada akal. Seperti mana contoh kalau sekiranya anak kecil, ada katanya dia tidak boleh lagi nak membezakan putih dan hitam. Bahkan kalau api sedang nyala, mungkin dia berlari lagi ke situ. Sebab dia ingat dia cahaya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan kita, "Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah." Kemudian pula kembali keadaan kita itu dalam keadaan lemah, maknanya tua, kemudian semakin tua. Tua semakin tua disebabkan apa? Tanda semakin tua, perubahan. Kita tidak boleh menafikan kalau kita melihat seseorang rambut dia telah berubah. Kita tidak boleh nyatakan dia rambut dia telah berubah. Kita tak melihat ke rambut kita berubah. Sebab ada kali orang mati ke depan, rambut kau berubah dah. Aku kira-kira setengah pada kau berubah dah. Dan dia tak tahu bahawasanya rambut dia lagi banyak ubah daripada kawan dia tadi. Sebab dia tak pernah tengok. Jadi maksudnya apa? Selagi mana seseorang sampai pada penuaan, maka Allah bagi tahu wasyaibah, maka dia akan berubah. Bila berubah ini menunjukkan dia adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah pencipta. Dia sudut tasawuf. Bila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada kita lemah, kuat, kemudian adalah lemah kembali. Tidak ada agar kita mengenali diri kita sehingga kita pun sadar rendah diri. Jadi kita tidak boleh sombong. Disebabkan keadaan kita adalah kita sebagai makhluk pencipta Allah Subhanahu, kita adalah makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kita miliki lemah dan kuat bersifat sementara di dunia ini. Kerana kita sedang merasai yang kedua-duanya. Ada kalanya kita terasa kuat, ada kalanya kita terasa lemah. Ada kalanya kita menisbahkan kuat kita kepada seseorang, ada kalanya kita lemah menisbahkan kepada seseorang. Maknanya kita menyentuh orang lain. Padahal sebenarnya kekuatan dan juga kelemahan kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan daripada kita. Selain daripada itu, bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Allahul Ladzi khalaqakum, Allah yang cipta kamu, ini tunjukkan bahawasanya kamu kena bergantung pada pencipta kamu, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita lemah, kita akui kita lemah, maka kita memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah dah cipta kita dalam keadaan demikian. Tetapi hendaklah kita ketahui Allah Subhanahu Wa Taala itu menciptakan kita kuat kekuatan.
Lalu bila kita merasai lemah, maka mintalah kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Dia lah pencipta lemah dan juga kuat tadi. Jadi oleh kerana itu Allah menguji kita, ada kalanya kita lemah, ada kalanya kita kuat, disebabkan agar kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada ketika mana kita lemah ataupun ketika mana kita dalam keadaan kita rasa kuat. Seperti mana contoh, suatu di usia muda, dia merasai diri dia ada kekuatan. Apabila dia merasai ada perbezaan pada dirinya sekarang ini. Dia tahu dah tinggi dia. Dulu dia naik tingkat 10 dulu, naik tangga dia. Sampai atas tu, dia kata ada lagi ke atas. Tak ada dah 10. Kalau ada, pun nak naik lagi. Wah. Sekarang sampai tingkat 2 je. Tadi kita ni berapa lagi tingkat, naik 8. Cerita. Jadi, apa yang berlaku di atas dunia ini semua ada dalam Quran. Semua 30 juzuk Quran. Oleh kerana itulah, bila kita merasai demikian, maka ta'fan itu telah Allah Subhanahu Wa Taala beri kita rasa. Agar kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dua perbezaan. Selain daripada itu, agar wujudnya keinsafan akan kematian. Disebabkan apa? Sampai satu peringkat lemahnya kita, seperti mana lemahnya anak-anak kecil yang perlu diuruskan. Seperti mana contoh kita lihat mungkin mak ayah kita ke satu ketika mereka dah tak boleh uruskan diri mereka, sehingga kita yang perlu uruskan. Seperti mana juga anak kecil bayi yang perlu kita uruskan. Sampai peringkat dia tak boleh nak gerak, dia tak boleh nak bangun. Seperti mana bayi yang tak boleh nak bangun juga untuk dia pakai baju, untuk melangkah sana dalam keadaan usia. Ta'fan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun bagi tahu kepada kita begitu. Sehingga mengapa? Agar kita mengetahui itu giliran dia. Satu ketika nanti giliran kita, maka wujudnya keinsafan. Jadi kita tidak boleh merintih, melainkan agar kita mengetahui mungkin satu ketika nanti aku lebih lemah daripada dia. Kadang-kadang kita tengok orang tu sakit losor, lemah-lemah dia pun bagi juga sampai ke surau masjid. Walaupun berpapah, walaupun yang kerusi roda. Kan kita tengok orang pergi buat hati umrah, tolak dengan kerusi roda dia. Ada yang dua kaki dan ada yang mana anak dukung mak dia, ada yang kaki tak ada, didukung bawa tawaf. Ada video tu semua. Tapi sampai juga lemah pada penglihatan, buta sampai juga ke sana. Jadi siapa yang sampaikan, yang pencipta dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apabila kita melihat, jadi jangan salahkan. Dan lemah, dia terbaring, nak juga pergi haji, bukan wajib pun. Tidak demikian. Disebabkan pada zaman Rasulullah ada di antara para sahabat yang mana bawa mak dia ke bapak dia, abang dia, jaga dukung mereka. Tidak ada masalah. Rasulullah tidak menghalang, Rasulullah tak mengharapkan. Jadi maksudnya apa? Ta'fan pun layak untuk pergi haji. Tapi kita hari ini dah lain. Kalau ta'fan unsur sangat, tak wajib pergi haji dah. Siaran dia. Dia dah lemah sebab sakit. Sakit menyebabkan dia lemah. Tapi kita kena tahu bahawasanya Allah bagi tahu kita. Ada kalanya orang tak sakit tapi lemah juga. Kerana apa? Kerana usia tadi. Ta'fan wa syaibah. Itu dia musuh. Jadi bagi juga peluang kat dia. Jangan ikut pada logik, kepada otak kita. Dia ni lemah, dia ni gini. Tak payah pergilah. Dia pasal begitu. Tapi kita hari ini, itu kesian orang nak pergi haji tak lagi. Hanya disebabkan begitu saja. Jadi tidak lain mereka hendaklah kita ketahui bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita. Allah Subhanahu Wa Taala sedang mendidik kita. Allah Subhanahu Wa Taala terbiah kita dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada kita, tidak lain itulah hakikat dari diri kita. Hanya yang perlu kita ketahui, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut ta'fan ini ataupun disebut ta'f ini tu, iaitulah ta'.
lemah ni 2 kali. Tapi kuat sekali dia. Sebab kita tengok min dhafin satu. Summa ja'ala min ba'di dhafin quwwah, satu kuat. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa syaibah. Maknanya lemah 2, kuat 1. 2 dengan 1 menang yang 2. Seperti mana? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya setiap daripada satu kesusahan adanya 2 kesenangan. Sesungguhnya setiap daripada satu kesusahan ada 2 kesenangan. Mana menunjukkan benar dan sedang berbanding susah. Seperti mana Allah ini merintih susah itu. Ya. Lalu kita tanya susah dengan senang ni mana rasa lagi? Baru dia kata senang lah. Lalu kenapa nak merintih yang susah, yang senang tak merintih pula? Hari-hari dapat makan tak dapat. Ada tak tulis suruh sarapan tak dapat. Tak pernah pula. Habis susahnya yang kat mana? Susahnya kat mana? Mana menunjukkan rezeki tak susah dah. Susah ni adalah perbuatan tangan manusia yang buat kita susah. Itu yang ada hukuman buat mereka. Sebab rezeki Allah bagi, takkan susah. Allah dah takdirkan tetapkan rezeki kita nak makan apa sampai kita mati. Tak ada susah di sini. Susahnya di mana? Ini ada tangan-tangan manusia, kacau hidup manusia. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala hukum mereka. Mereka menganiaya, mereka menzalimi, ambil barang orang, merompak, mencuri, itu maksudnya. Di sudut tasawuf, kita kaitkan juga dari sudut tafsir bil isyari. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memulai kalimat Allah menunjukkan adalah zat yang menciptakan. Ada kehendak. Allah berkehendak menciptakan kita. Lalu jangan ditanya, mengapa Allah cipta kita? Sebab nanti kita akan nampak Allah bertujuan dalam menciptakan. Lalu kalau sekali begitu, ada soalan yang ditanyakan, dia berikan dengan orang-orang awal. Orang awal akan bertanya, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala cipta kita? Tapi bagi kita yang belum dah betul faham, ada ma'rifatullah, terus kita Alhamdulillah tanpa bertanya mengapa Allah cipta kita. Mengapa betul Alhamdulillah Allah mencipta kita tanpa bertanya mengapa dia cipta kita. Apa tujuan Allah cipta kita? Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Bijaksana, mana ada tujuan kepada Allah. Macam kita ada tujuan, kenapa? Apa tujuan Allah minum air? Saya haus, nak kita hilangkan haus, saya minum dah, itu tujuan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada kaitan langsung. Dia cipta kita bertujuan agar kita kenal dia. Tidak ada kaitan. Kenapa? Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala itu pada makhluk. Dia cipta dan cipta itu mungkin harus pada Allah. Tak wajib. Kita tidak tahu Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan fardun. Fardun menunjukkan bersendirinya Allah Subhanahu Wa Taala. Susah nak diberi contoh. Cuma contoh yang mudah bagi seorang raja tak berkahwin. Tak berkahwin. Lama. Akhirnya dia pun kahwin. Hari ini dia kahwin, besok dia mati. Lalu orang akan tanya berapa lama ni raja kita membujang? 80 tahun. Oh, dia kahwin. Maka nampak je 80 tahun raja kita bersendirian. Oh, dia kahwin. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala al-fardu bersendirian di Allah. Tapi tidak ada kaitan macam mana kita nak tanya berapa lama atau bersendirian. Tidak ada kaitan. Kenapa? Bila kita berapa lama, maka tertakluk dengan masa, dengan zaman. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada kaitan. Allah wujud dengan masa, dengan zaman, dengan keadaan. Tidak ada kaitan. Maka oleh kerana itu, kalau kita faham, kita tak akan tanya lah, mengapa, apa tujuan. Terus kita Alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala cipta aku dan aku kenal melalui Allah sesaat. Sama lah juga seperti mana contoh kita tanya mak kita. Mak nak tanya, kenapa bapa saya itu? Akan nak tanya, mak menumpang. Lepas tu mak tanya dah dulu sebelum untuk nak menumpang kita tanya.
Tapi itu macam mana sebenarnya kau nak bapak macam ni? Kalau boleh bapak saya biarlah mak pilihlah orang macam orang Korea. Kenapa bapak saya orang macam orang Negro? Kalau begitu contoh. Dia bertanya. Lalu begitu juga akal manusia. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala cipta kita? Macam tak berhenti. Contoh, kawan-kawan semua dapat bonus. Sampai ke kita. Kenapa aku tak dapat bonus? Tak adil lah. Kenapa aku tak boleh? Orang lain boleh. Lalu begitu juga. Tak perlu ditanya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala cipta kita? Lepas tu kenapa Allah cipta kita lemah? Tak boleh. Allah tu cipta kita kuat. Pertanyaan ini jangan bagi kita. Kerana apa? Ini bagi orang awam yang memang kurang faham agama. Oleh kerana itulah tindakan ulama menjawabnya dengan harapan agar mereka itu tidak bertanya lagi, agar hati mereka terus ke Allah. Jangan pada berfiakkan. Dia begini, manusia ada hati, tapi dia bawa pergi akal. Akal pun jawab pergi ke hati. Itu dah dia boleh. Padahal diri kita pada akal dan juga hati kena dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah cipta akal dan hati untuk dia. Dia tak mau. Dia cipta. Tapi dia tak berhajat. Tapi dia perintah kita, kamu kena bawa hati dan jiwa kamu, akal kamu kepada aku. Nanti aku isinya dengan hikmah. Itu disebut akal Qur'ani. Itu yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ittaqullah yaj'al lakum furqana. Sekiranya kamu bertakwa kepada Allah, nanti Allah Subhanahu Wa Taala buat bagi kamu, Allah jadikan buat kamu furqana pada akal. Sehingga kamu dapat mengetahui ini hak, ini batil, begitu juga ini kafir, ini iman. Jadi di kalangan ulama-ulama tasawuf kita mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala dialah yang telah menciptakan kamu daripada keadaan yang lemah. Maksudnya adalah pada akal. Pada awal-awalnya akal kita sangat lemah. Keluar daripada perut ibu kita pun bukan kenal ibu kita. Fi butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu keluar pada perut ibu kamu tak tahu siapa-siapa. Syai'ah adalah semua sekali pertanyaan tidak kamu ketahui dengan memberi jawapan. Itu syai'ah. La ta'lamuna syai'ah. Maksudnya apa? Tanyalah apa pun kamu tak akan beri jawapan kepada kita. Seperti mana contoh, kita pernah dilahirkan oleh ibu kita daripada perut ibu kita. Cuma orang tanya kita, waktu kau lahir, kau ingat tak kita? Kau nangis tak tengah-tengah malam? Tak tahu. Tapi mak ada beritahu, memang nangis. Orang beritahu. Tapi soalan yang ditanyakan, kau ingat tak? Sampai umur berapa kau ingat? Bahawasanya kau gini-gini. Waktu kau umur 4 tahun, kau ingat tak? Umur 5 tahun, bapak boleh ingat yang begini-begini. Umur 10 tahun, tak boleh. Umur 20 tahun, oh, makin banyak ingat. Jadi maksudnya apa? Permulaan kita pada akal kita ni lemah. Wa khaliqal insanu dha'ifa. Makna tu dah kata ulama, Allah cipta kita lemah. Akal ni. Begitu. Akal kita lemah pada awal kehidupan kita. ثم جعل من بعد ضعف قوة. Kemudian pula setelah akal kita lemah, Allah Subhanahu Wa Taala pun beri kekuatan sampai satu tahap. Allah dah takdirkan kita akal diberi kekuatan sehinggalah dapat memahami dalil ataupun hujjah. Apa maksudnya? Kalau ditanya boleh dijawab. Sebenarnya bagaimana? Boleh dijawab. Cili rasa apa? Cili apa? Cili api. Rasa apa? Boleh dijawab. Ini nasi ke ini? Boleh dijawab. Apa maksudnya? Ada kekuatan. Saya mampu untuk mengangkat beban 50 kilo. Saya ada boleh buktikan dia. Apa maksud kekuatan akal? Seperti mana contoh, dia melihat satu voucher. Lalu kawan tanya, boleh angkat tak? Boleh. Walaupun dia tak pernah angkat lagi, dia tengok, dia kata boleh. Lepas tu pula kawan pun tunjuk lori, boleh angkat? Tak boleh. Itu maksudnya apa? Itu maksud kekuatan yang telah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kekuatan terwujud.
Dan lebih-lebih lagi nampak kekuatan itu pada akal apabila dia dah mula pandai berhujjah, beralasan. Illah itu beralasan. Dia kerja siang malam bagi petang, lepas tu kita bagi upah RM20 je. Lalu dia pun berhujjah. Tuan, saya dapat kerja siang malam pagi petang. Mula pada 8 pagi sampai 8 malam, 12 jam saya kerja. Tuan bagi upah saya RM20 je. Tengok berapa banyak yang telah saya siap. Jadi maksudnya apa? Dia beralasan, dia ada hujah kerana kekuatan akal. Tapi kalau orang tu tak ada kekuatan, dia terima RM20, terima kasih, lepas tu dia balik. Dia tak ada kekuatan. Itu. Seperti mana contoh yang suruh kita potong rumput tu bapa. Habis potong rumput 3 jam. Agak-agak minta upah tak? Tak. Kerana apa? Lemahnya kita di hadapan bapa kita. Bapa kita dah membesarkan kita, tiba-tiba nak minta upah. Dia sendiri tak pernah minta balik duit yang dia dah belanja kat kita. Kalau minta tak terberi kita. Contoh. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelahnya Allah Subhanahu wa taala beri kekuatan, kemudian Allah kembalikan kita lemah ditambah dengan syaibah, berubah. Apa maksudnya? Iaitulah lemah kembali. Lemah di sini banyak serba-serbinya, banyak bahagiannya, banyak juz'i bahagian. Sehingga kata sebagai ulama-ulama kita menyatakan di sini bahawa sedia boleh jadi ada di antara manusia. Makna kalau diambil konsep secara umum seluruh manusia, kita tak pandang pada agama. Kita pandang agama. Kita lihat pada seluruh konsep pada kemanusiaan. Bila sampai kepada dia lemah, syaiban, maka lemah itu kembali kepada akal. Jadi di sini keadaan yang lemah berbanding daripada waktu kecil tadi. Disebabkan Allah menambah syaiban. Lalu kalau ikut kepada ulama-ulama kita, kalau sekiranya sewaktu dia kuat, dia tidak mempunyai kekuatan iman, lalu kemudian dia lemah, maka hilang, maka iman juga tidak ada. Apa maksudnya? Ya, inilah hikmahnya Allah memberi kekuatan pada akal manusia. Kita jangan lihat agama apa. Kita lihat dia manusia. Sewaktu Allah memberi kekuatan, dia boleh berhujah, dia boleh memahami dalil, dia mengetahui hitam putih, alam semesta, dia lapar makan, haus dahaga dia minum. Macam-macam dia boleh buat. Teknologi boleh buat sampai ke pesawat pun boleh sampai ke langit, ke udara pun dia boleh naik. Luar biasa. Dia boleh naik motor seimbang. Motor dua roda. Dia boleh bawa kereta. Apa maksudnya? Itu kekuatan akal. Jadi kekuatan di situlah, ketika itulah dia memanfaatkan bahawa Allahul ladzi khalaqa. Pada Allah mencipta. Dia dah ada, dia akan boleh terima sebab kuat. Dia boleh faham Allah mencipta dia. Sebab akal waktu itu tak lemah. Waktu lemah itulah tidak. Jadi bukanlah oleh kerana itulah anak kecil. Dia tidak dibebani dengan syariat sebab dia masih lemah pada akal. Jadi bila sampai pada dia kedewasaan, dia kembali, maka akal itu ada, kekuatan itu ada, maka dia belum menerima Allah sebagai pencipta. Allah Subhanahu wa taala tak kata dia Tuhan, Allah kata dia pencipta. Mengapa? Lebih mudah difahami dengan akal manusia. Mengapa? Kerana akal manusia itu semua memandu dengan satu fitrah. Fitrah dia adalah Tuhan yang mereka sembah bukan pencipta, sekadar Tuhan. Pencipta hanya ada satu. Itu fitrah. Kalau orang tanya orang itu, pencipta dengan Tuhan mana yang banyak? Banyak Tuhan. Pencipta satu je. Allah, awak mengaku tak Tuhan yang kamu sembah ni bentuk ular, bentuk batu, bentuk monyet ni semua yang banyak-banyak tangan. Itu adalah pencipta kita. Itu Tuhan saja. Tapi Tuhan pencipta bukan. Mereka bukan. Kristian tanya Kristian. Itu Yesus tu pencipta ke? Tak, dia Tuhan. Dia nak Tuhan. Dia pencipta tak? Tak. Dia mereka mengakui.
Kerana apa? Pencipta itu Al-Khaliq mesti membuktikan dia sebagai pencipta. Oleh kerana itu semua agama setuju. Ya, Tuhan itu wujud. Lalu mereka membentuk macam-macam Tuhan. Tapi pencipta tak ada yang satu. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala tanya kita, ada birabbikum berkaitan Tuhan yang menciptakan rububiyah. Lalu dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mengkaitkan Allah yang menciptakan, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta. Lalu kata ulama, bila manusia waktu dia kuat, dia tak mengambil iman, dikuatirkan bila dia ta'fad wa syaibah, tidak ada kekuatan dan iman yang masuk dalam diri dia. Waktu kuat pun mereka menolak, kenapa tak lagi waktu mereka dalam keadaan lemah dan juga syaibat, kecuali sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala berkehendaki ketika waktu itu diberi kekuatan kepada akal. Lalu ada juga orang yang sebelum saat-saat yang dia mati, lalu dia mengucap dua kalimah syahadat walaupun dia dalam keadaan dhafat wa syaibah. Ada kerana apa itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian lagi kata ulama kita, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kamu dalam keadaan lemah. Apa maksudnya lemah? Ada kalanya kita dalam keraguan, kebingungan dalam mencari kebenaran atau mencari satu-satu jawapan. Dalam agama pun gitu juga. Kita ada soalan agama. Kita tanya 3 ustaz. 3 jawab yang berlainan. Kita pun yang mana satu nak ambil. Siapa suruh tanya sampai 3 ustaz? Tanya seorang saudara. Senang. Betul. Ulama kita berfatwa. Soalan ditanya. Saya ada satu soalan. Perlu ke saya tanya 3 orang ulama? Tidak. Cukup satu. Kenapa kalau ditanya ramai-ramai? Kalau kamu tanya 3 orang, semua jawapan yang lain kamu naik ke mana? Kenapa kamu perlu beradab atas orang yang kamu tanya? Maksudnya, kalau ada 3, kamu dah tak beradab pada yang 2 kerana kamu mengambil yang 1. Lalu kalau kamu tanya seorang, kamu beradab dengan seorang, kamu beramal dengan seorang. Memadai. Itu yang disebut oleh ulama-ulama kita. Kerana apa? Sebab ada kadang soalan yang ditanya oleh 5 orang ulama, semua jawab yang lain. Lalu dia pun tengok nak pilih yang mana, 5 jawapan dah ada. Pasti pilih satu. Lalu bila dia pilih satu, 4 lagi dia tak berada. Itu pasal kata ulama, cukup pertanyaan itu ditanya pada seorang ulama sahaja. Yang kamu yakin, muktamad. Sebab dah disebut, tanya ulama, bukan tanya ustaz-ustaz kecil-kecil ni. Kamu dah tanya mufti ni, mufti dah jawab pada kamu, ikut saja fatwa dia. Ini kamu bila dah tanya, dia dah jawab, kamu pula kebingungan, keraguan. Tanya pula mufti yang lain. Sampai pula mufti yang tak betul, dia jawab, boleh aja, dia kata. Jadi kata ulama itu maksudnya apa? Kebingungan kita, itulah maksud lemahnya kita. Lalu ada kalanya yang kata ulama, ada perkara yang berlaku atas kita, kita tak boleh kata kita salah. Kerana Allah yang menciptakan buat kita sebagai ujian. Kita wujud keraguan, itu lemah diri kita untuk bagi tahu, itu aku. Lalu bagaimana nak cari kebenaran kalau kita meraguinya? Lalu kata ulama, Allah itu dah kamu bergantung pada Allah dan Rasul. Gantung ulama-ulama yang bagi tahu pada kita. Itu tujuan ujian Allah Subhanahu Wa Taala buat kamu agar diri kamu perlukan Allah, Rasul dan para alim ulama warasatul anbiya. Sebagian lagi kata ulama-ulama kita bahawasanya lemah itu dikaitkan dengan keyakinan. Allah uji kita lemah dengan keyakinan. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian apabila kita pun lemah, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kekuatan. Kekuatan itulah dorongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, beri melalui ilham, petunjuk. Sehingga kita bangun bagi mencari ilmu. Sehingga kita bangun bagi belajar. Tidaklah kita berbuat demikian, melainkan adanya kekuatan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka gunakan waktu kita buat tadi untuk mencari ilmu. Memang kita kerja, sampai kita kerja ada waktu kita tak mencari ilmu, kita kerja
Maknanya ada waktu ni kita berada di rumah Allah, ada kalanya kita perlu berada di luar rumah Allah Subhanahu wa taala. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. Kemudian pula setelah Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi kelemahan kepada kamu sehingga wasyaibah dan perubahan. Sebagai ulama kata di sudut sufi tasawuf, wasyaibah bukan dikatakan kamu mesti berubat, bila ada ubat maka kamu lemah. Kadang-kadang kita tengok orang masuk dengan lari 20 km. Yang menang tu rambut yang dah berubah. Yang rambut hitam tak menang. Kuat betul orang tu lari. Apa maksudnya? Yang rambut berubah itulah menang. Yang rambut hitam, yang muda-muda tu kalah. Lalu di sini dah kata pada ulama ini juga bahawasanya bukan dikaitkan syaiban kekuatan adalah juga pada fizikal. Jadi syaiban akan menjadi satu majas, satu biasa. Apa maknanya di sini? Iaitulah manusia sampai peringkat nanti lemahnya untuk menjaga istiqamahnya amal-amal. Dia lemah. Jadi maksudnya apa di sini? Wasyaibah menunjukkan bahawa saya lemah untuk istiqamah. Itu. Sama ada dia tua ke, dia muda ke tak. Dhafan wasyaibah ditujukan muda atau tua. Menunjukkan satu ketika nanti Allah Subhanahu wa taala uji kita lemah betul. Dulu waktu aku muda-muda macam-macam aku amal, macam-macam aku buat. Tapi bila sampai usia dan lemah, padahal akan lemah pun. Jadi maksud lemah ni apa? Pada amalan untuk istiqamah. Itu. Tak percaya tanya budak tahfiz yang sekarang ni dah jadi bapa. Waktu di Mahat Tahfiz dulu, ada kalanya kita baca sampai 5 juzuk, 7 juzuk, 10 juzuk satu hari. Bahkan kalau mengulang tu paling kurang 3 juzuk satu hari. Apa maksudnya? Luar biasa. Kalau 10 juzuk, 3 hari ada khatam Quran. Di Mahat Tahfiz, cuba hari ni umur dah 40. Tanya, berapa naik? Bukannya 2 naik pun tak keluar. 2 naik pun tak dapat mengulang. Bukan saya kata untuk saya pun cakap gitu. Waktu dia nak tahfiz, Masya Allah, 3 hari kata, 3 hari kata. Bila dah jadi bapa muda, 3 muka surat pun tak boleh nak baca satu hari itu. Apatah lagi nak mulang berapa juzuk satu hari. Apa maksudnya? Allah memuji lemah, dhafan, wa syaibah. Kita tak boleh menafikan. Bahkan saya pun tak boleh menafikan juga. Waktu kita buat dulu, waktu dalam Quran, waktu dalam surat dia menunjuk. Sekarang ini membuka surat pun, kita gentar dah. Itu. Bila dulu tak ada smart telefon pun tak ada. Pakai telefon call SMS ni. Ni telefon ni buat kita lalai sebenarnya. Bagi kita lemah. Benda-benda canggih manggih ni buat kita lemah ibadah. Macam tadi pun dia mengakui sebab dia lalai ibadah. Betul. Betul kan? Betul. Saya pun kata betul. Yang lain sudah kita ulama ada kaitan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah." Kemudian pula setelah mereka buat Allah Subhanahu wa taala bagi lemah dan juga syaibah berubah. Cuma di sini ada dua. Yang pertama syaibah kerana Allah bagi tahu kamu lemah. Yang kedua pula adalah kamu berbeza dengan kekasih Muhammad. Kerana Rasulullah mempunyai kekuatan luar biasa. Walaupun sampai Nabi wafat. Habis yang cerita Nabi kena bapa, Nabi solat junub tu apa? Agar kita mengetahui bukannya Nabi Qawwah, iaitu Nabi itu dha'fan dan juga syaibah. Bukan. Tetapi itulah penghujung usia Rasulullah sebelum menemui Allah.
Bahkan Rasulullah tak kuat pada ketika itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekuatan Rasulullah, kamu jangan pandang akal. Kekuatan Rasulullah, kekuatan Allah. Kekuatan Allah. Sebagaimana dari ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Rasulullah Allah yang bawa dia pergi Isra wal Mi'raj. Dia sudah logik. Mana mampu manusia nak pergi sendiri. Naik sampai ke langit ketujuh. Bahkan kita sendiri kaki pun tak boleh nak terbang. Nak naik pesawat. Mana ada pesawat boleh dia naik sampai ke lapisan langit-langit itu semua. Maknanya lemahnya manusia. Lalu kata Rasulullah, aku berubat bukan macam kamu. Kamu berubat, Allah nak beritahu kamu dah tua. Kamu lemah. Ya Rasul, kau berubat kenapa? Aku berubat disebabkan surah Hud dan surah disebabkan dalam surah itu ada cerita tentang kiamat. Ubah ni aku kerana takut yang aku yang difirman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Rasul. Kalau bukan untuk cerita Rasul, kita pun banyak yang ubah yang mesti ditakut kiamat tu. Kalau takut kiamat yang apa buktinya? Tu banyak ubah. Sebab Nabi ubah kerana kiamat al-intiqam. Idza as-sama'u insyaqqat, idza as-sama'u fatarat. Itu menyebabkan Rasulullah melakukan perubahan mana tak boleh nak sama dengan kita. Wallahu ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.